Tak dengar kakak. Mama nak pi keluar dengan Kak Zai. Cik Zai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini bersamaan dengan hari Rabu. Hari Rabu berapa bulan dah? 3 ke 4 bulan, lupa dah. Hari bulan pun lupa dah. Okey, apa khabar semua? Kuk-kuk lah, ada yang tengah rehat ketiga dah, ada yang tengah bekerja lah ni. Tak apa. Bekerja macam biasa. Ni akak properti pun bekerja macam biasa juga. Tapi ada kalanya di rumah, ada kalanya di luar. Kalau di rumah tu macam biasalah, kerja online lah. Kerja laptop, kerja komputer kan. Macam tu lah kerjaya penglihatan. Okey. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan pilihan yang mana satu, rumah ataupun kereta. Okey, mana pilihan, rumah ataupun kereta. Okey, jadi di sini kita nak bandingkan nak bandingkan yang mana yang lebih utama. Kalau tak ada kereta macam mana nak pergi kerja? Kan? Kalau tak ada rumah pula macam mana nak duduk? Jadi dua-dua tu adalah macam keperluan lah. Kan? Mestilah keperluan. Jadi macam confuse pula nak ambil yang mana satu. Rumah ke kereta ke? Rumah dulu ke kereta dulu? Rumah bulanan lebih kurang je dengan kereta. Rumah pun nak kena ada. Sampai bila nak menyewa? Kereta pun nak kena ada. Habuan nak pergi kerja, bawa anak isteri, keluarga pergi jalan-jalan, nak pergi ke sana, nak ke sini, nak balik kampung. Jadi kita jadi confuse rumah ataupun kereta yang kita nak utamakan dulu. Jadi di sini pada pendapat akak properti lah, bila kita terlibat dalam bidang hartanah ni, mana pilihan yang lebih utama? Okey, kalau kita nak pilih yang mana salah satu, maknanya kedua-duanya adalah penting. Okey, cara je kita atur yang mana yang kita nak. Okey, contoh kata permulaan ni mestilah kita kena beli rumah dulu, bukan beli kereta dulu. Okey, mula kita dapatkan, kita belikan rumah dulu, tak apa, kecil pun tak apa, janji nama kita ada dalam geran. Janji nama kita ada dalam geran. Okey, kecil pun tak apa, walaupun jauh sikit lah dengan tempat kerja, asalkan kita ada kelayakan, kita ada kemampuan untuk beli rumah tu. Contoh kata rumah tu berharga 200, bulanan dia lebih kurang 1,000. Jadi kalau rumah tu bulanan 1,000, kita layak dengan gaji yang lebih kurang 2,500 lah, 2,500 ke atas. Okey, sebab sekarang ni yang tu anggaran lah, mungkin kadang-kadang bank dia tengok mungkin kurang lagi, ataupun mungkin lebih sikit, tapi selalunya kurang lagi lah. Kalau lebih pun mungkin termasuk dengan insurans. Jadi tak apa, kalau rumah 200,000 pun kalau bulanan 1,000, tak apa, daripada kita sewa sebulan 500, tapi kita bayar dekat kita sewa 500, kita bayar dekat, tolong bayar dekat tuan rumah kan. Cuba kira orang tengok, 500 tu kita dah bayar kat dia selama berapa? Selama 5 tahun contoh kata kita duduk, sebulan 500. Kita dah bayar kat dia lebih kurang setahun dah 6,000. Setahun 12 kali 5, 6,000, 6,000 lah. 6,000, 5 tahun, 6 kali 5, 30,000 kita tolong bayar kat dia. Kan? Jadi itulah yang perbezaan dia. Jadi kalau kita rasa kita mampu untuk beli rumah, belilah dulu. Kan? Jadi kita duk bayar kat dia walaupun 500, tapi jadi kalau kita kira panjangnya jangka masa tu, kita tolong bayar dah kat dia, tolong bayar 30,000. Kan? Jadi pilihlah rumah dulu. Kemudian bila kita dah dapat rumah, dah loan dah lulus dah, lepas tu kita nak fikir beli kereta pun tak apa. Sebab kereta ni banyak pilihan. Nak beli motor pun boleh, nak beli kereta pun boleh. Kereta ni yang bulanan 300 ada, 400 ada. Yang besar sikit, kok lah nak beli kereta H ke, kereta B ke, macam-macam kereta ada. Jadi kita buat pilihan. Asalkan kita dapat duduk rumah yang ada nama kita dalam geran.
Daripada kita duk menyewa, kita tolong bayar dekat penyewa tu, kita tolong bayar dekat tuan rumah selama beberapa tahun. Sampai bila kita nak sewa tu? Lama mana agak-agak kita nak sewa tu. Jadi kalau kita ada pilihan, kita belilah rumah tu buat apa? Kita sewa rumah tapi kereta besar. Tu. Yang tu yang kita rasa ni sikit tu. Zas. Panggil kan? Tak sewa tapi kereta bukan main. Besar. Buat apa kan? Yang tu adalah kereta tu adalah pilihan. Rumah adalah keutamaan. Jadi sebab itulah kita sarankan belilah rumah dulu. Beli rumah dulu. Kecil pun tak apa. Kalau tak ada pun rumah flat pun tak apa. Rumah flat ada rumah 100,000. Contoh kata rumah 100,000. Bulanan dia 500. Bulanan 500. Yang tu mungkinlah dekat-dekat dengan tempat kerja kita. Kalau belah Perai kan. Selalu saya kat property cerita ni belah Penang lah. Belah Penang, belah Perai pun ada. Kan apartment, rumah flat. Rumah flat ada lah 50,000, 60,000. Bulanan dia lebih kurang 300 macam tu. Kan maksud dia kita beli tu biarlah nama tu ada dalam geran. Dan kita tak perlu pun nak kena bayar tiap-tiap bulan dekat tuan rumah. Janji rumah kecil tak apa, janji ada nama di geran. Daripada kita beli rumah, kita sewa tapi kereta kita besar ke dabak. Bulanan dia sampai 1,000 lebih. 1,500, 1,800. Boleh pula nak beli kereta sampai bulanan tinggi kan. Tapi nak beli rumah tak mampu. Yang tu adalah keutamaan. Kan? Kereta adalah pilihan. Kalau kita nak beli boleh, tak beli pun tak apa. Kan? Rumah ni yang wajib kita beli untuk keselesaan keluarga kita. Jadi kalau anda yang layak untuk beli rumah 2,500 gaji, 2,500 ke atas, carilah rumah. Jauh sikit tak apa. Yang penting kita ada, nama kita ada dalam geran. Daripada kita sewa tiap-tiap bulan dan duit sewa tu kita tolong bayar dekat tuan rumah. Tuan rumah seronok lah. Kalau saya seronok juga. Kan saya beli rumah 2-3 biji, saya buat sewa. Lepas tu orang lain yang tolong bayar kat saya. Macam tu lah. Semua sama je. Tapi kalau kita orang yang berkelayakan, carilah rumah yang sesuai dengan kemampuan kita untuk bayar bulanan tu. Gaji sekurang-kurangnya 2,500 ke atas lah. Kalau kata gaji kita 1,500 tapi kita ada komisen tinggi ya. Kita ada komisen tinggi. Kita dan pasangan kita bekerja, kita boleh buat joint loan nama bersama. Jadi senanglah. Ya Syafni kena beli rumah dulu. Betul lah tu kan. Buat kereta besar tu. Tapi rumah sewa. Macam tu lah kan. Okey, boleh lah siapa yang tengok ni boleh share, boleh tag kawan-kawan pukul ada yang berminat nak beli rumah kan. Rumah memang satu keutamaan, satu keperluan. Kalau kereta tu tak apa, naik motor pun tak apa, boleh pergi kerja kan. Kalau hujan pakai baju hujan. Kan, tak pun berhentilah kat mana-mana. Yang penting kita dapat rumah dulu. Dah dapat rumah tu kita fikirlah kereta kancil boleh beli, kereta Viva pun boleh beli. Kereta yang ada pilihan, banyak pilihan. Yang bulanan 300, 400 pun ada. Daripada kita beli kereta yang besar bulanan dia sampai 1,000 lebih, 2,000, baik kita beli rumah. Kan? Yang itulah pilihan orang panggil. Yang mana satu jadi keutamaan. Ada orang tanya juga apa kelayakan bila nak beli rumah. Ni akak property duk promote tiba-tiba apa kelayakan nak beli rumah macam mana. Dah berminat tapi tak tahu macam mana nak buat. Akak property boleh bantu uruskan daripada nak beli rumah tu. Akak property tolong cari sampailah jumpa rumah. Dah jumpa rumah kita uruskan bank. Lepas uruskan bank dah lulus kita dah beli kita ni lawyer, kita uruskan lawyer, maknanya sampailah dapat kunci. Macam itulah. Syafni tanya kalau dah beli kereta macam mana kak? Kalau beli kereta, kalau gaji kalau kereta tu setakat bulanan dia 300 400 tu insya-Allah kita boleh ejah lagi. Tapi kalau kata macam saya kata tadi ikut kelayakan. Kalau gaji dia 5,000, dia beli kereta bayar sebulan 1,500,
boleh lagi, layak lagi untuk beli rumah. Tapi kalau dia beli rumah, dia beli kereta, gaji dia 2,500, kereta dia dah bayar sebulan dah 1,000, jadi nak beli rumah tu susah sikit lah. Dan tak layak lagi. Kenalah kerja sungguh-sungguh, cari dulu, bagi gaji tu naik, nanti kita adjust lain. Ataupun kalau pasangan kita bekerja, kita boleh buat join loan bersama, macam tu lah. Syafni saya pun tanya tadi, itu dah Akak Property dah jawab dah. Okey, itu sebab kita nak tengok, bank dia tengok kuasa sara hidup lebih kurang 1,000 ke 1,200 setiap bulan. Setiap gaji ya, bank dia tengok kuasa sara hidup kuasa sara hidup dia tolak sebanyak 1,000 ke 1,200. Jadi kalau kita yang berkelayakan, kalau gaji kita melebihi 2,500, bolehlah nak cari rumah yang berapa pun, insyaAllah kita boleh cari. Tapi kalau 5,000 ke atas, rumah yang harga, kalau nak cari rumah, kalau gaji 5,000 ke atas, kita boleh buat loan. Bank syaratkan, bank negara syaratkan loan boleh buat sebanyak 90% saja. Kalau rumah pertama ke, rumah kedua ke, loan setakat 90% saja. Tapi kalau gaji yang 5,000 ke bawah, boleh buat loan sehingga 100%. 100%. Kok lah kita yang gaji yang 5,000 ke bawah, tapi kita nak beli rumah yang 200,000. Contohlah, rumah 2,000. Maknanya kita layak untuk beli harga 200,000 dan kita layak buat pinjaman sebanyak 200,000. Macam tu lah. Okey, kalau kita buat pinjaman 200,000 pula, kita nak keluarkan duit EPF. Duit EPF dia boleh keluar sebanyak 10% saja sebab kita dah buat full loan. Bila kita nak keluar duit EPF, EPF bersyaratkan boleh buat keluar sebanyak 10% daripada harga rumah. Kalau kata rumah tu harga 200,000, EPF boleh buat keluar 20,000. Kalau kata kita buat 90% saja, loan lulus 90%, kita layak buat keluar duit daripada EPF sebanyak 20%. Kalau 20% maksud dia 40,000 lah. Kalau akaun kedua kita ada 40,000, sedap lah kan. Bolehlah cover lawyer fee, cover apa lagi, nak renovate sikit. Anggaran untuk lawyer fee lebih kurang lah. Yang tu cerita anggaran kasak. Anggaran kasak dalam 10,000. Apa dia Munit? Sebelah aja. Type lain Munit, tak faham. Okey, kod-kod lah kalau nak beli rumah kat mana. Nampak sebelah je. Tak boleh nampak benda-benda ni. Satgi orang kata gemuk. Kita bagi sebelah, dalam sebelah lagi biar nampak ni lah. Ini kurus kan. Yang ni lepas edit bagi kurus. Okey. Yang itulah kita cerita berkenaan dengan rumah. Okey, yang kita cover tadi adalah lawyer fee. Lawyer fee, anggaran lah yang tu. Kita darat dengan 5% lebih kurang. Tapi kadang-kadang tak sampai pun. Cuma kita buat kiraan kasar saja. Tapi kalau kata nak lagi harga yang kurang daripada itu, boleh runding dengan boleh runding dengan pihak lawyer lah. Nanti Akak Property akan bantulah, bantu temukan owner pula dah, lawyer dengan pembeli. Tapi jangan risau bab tu sebab Akak Property dan tim Akak Property, Syafni itu adalah seorang kami tim kerja sekali dan kami akan bantu uruskan, sama-sama bantu uruskan jual beli tersebut. Maksud dia kalau kata owner yang ada rumah yang nak jual, dan tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak urus macam mana, ataupun owner tu duduk di jauh, di Johor contoh, tapi rumah duduk di Kedah, boleh je Akak Property dan tim Akak Property akan uruskan. Maknanya kami akan uruskan daripada mula sampai selesai lah. Sampai selesai. Dan tak perlu pun nak kena ulang alik. Bila orang nak tengok rumah, kena balik mai sini balik. Tak perlu pun sebab kita
kita dah ada kat sini dan kita memang kerja tu. Kerjaya Perhimpunan Tanah ni memang uruskan bantu tuan rumah dan bantu pembeli untuk uruskan jual beli rumah ni. Jadi kalau kod-kod lah yang ada dalam ni, follower Akak Property yang ada rumah ataupun tengah mencari rumah, bolehlah hubungi Akak Property di 0134456448. Nombor kat atas tu tak nampak lah pula kan. Tu. Okey. Okey. Yang ni jangan tengok lah. Ni untuk menjahit punya. Akak Property ni terlibat dalam bidang kemahiran. Kemahiran jahitan ni dah lama dah, lebih kurang 20 tahun. Yang tu adalah hobi yang memang sampai law lah, tak orang panggil apa? Takkan hilang. Sebab kita memang minat dalam bidang jahitan. Tapi bidang hartanah ni memang adalah kerjaya utama ya. Sebab kita pun ada beberapa bisnes yang lain, tapi Akak Property lebih suka dalam bidang hartanah sebab kita banyak bantu orang untuk capai impian beli rumah. Sebab kita boleh rasa ya, sebab kita pun pernah beli rumah dan apa perasaan bila dapat rumah tu. Yang tu kita nak gambarkan. Bila dapat rumah tu rasa macam mana, seronoknya. Dan kita rasa ada satu kepuasan bila kita bantu tuan rumah. Tuan rumah kadang-kadang dia nak jual rumah tu mesti ada sebab. Dia bukan sebab rumah tu berantu ke, rumah tu tak elok ke, tak. Sebab mesti bersebabnya. Dan kita pun, masalah kita semua tak sama. Dan tuan rumah ni dia nak jual, mestilah dia perlukan duit. Dia perlukan duit. Adalah yang saya pernah jual dulu, Akak Property pernah jual. Dia nak jual rumah tu sebab dia nak biayai anak dia sakit buah pinggang. Dah tak mampu dah. Dia jual rumah tu, mungkin dia ada tanah di kampung, dia binalah kecil-kecil. Dan rumah yang duit yang dia ada tu dia boleh biayai anak dia yang sakit buah pinggang tu. Jadi kita tak boleh nak kata rumah ni berantu ke sebab apa, macam-macam lah. Jadi semua masalah orang tak sama kan. Jadi kalau kita yang nak beli rumah tu mesti akan tanya sebab apa tuan rumah nak jual ya. Mesti dalam hati berantu apa rumah ni. Rumah tak setakat ni Akak Property tak pernah lagi jual dan ada orang bagi tahu kata rumah tu berhantu. Walaupun Akak Property jual rumah busuk, rumah buruk, rumah yang kononnya tak ada dinding, tak ada bumbung, tak ada tingkap, tak ada pintu, yang tu pun tetap ada orang beli. Bukan orang panggil apa? Bukan sebab tuan rumah nak jual tu sebab rumah tu dia ada masalah berhantu. Ada beberapa sebab. Mungkin owner dia duduk jauh, dia tak sempat nak uruskan. Dia nak pakai duit. Dia ada tanah di kampung. Ni biasalah kita bila pencen-pencen kan, kita mestilah nak ubah apa angin pula. Nak duduk kampung lah. Macam itulah, macam lah Akak Property nanti impian nanti. Lah ni duduk di rumah taman, tapi impian nanti tua-tua nanti takkan nak kerja dah kot kan. Anak-anak dah besar dah, bagilah mereka kerja pula. Kita nak duduklah di kampung, nak nikmati, tengok bendang, tengok pokok getah, tengok ayam. Kan nak bela ayam kan. Macam itulah. Dan samalah dengan owner-owner yang nak jual rumah tu. Yang kata rumah buruk tu bukan sebab dia berhantu, tapi mungkin mereka duduk jauh, tak sempat pun nak urus. Banyak dah Akak Property jual rumah yang rumah uzur, tapi bukan sebab kisah hantu, sebab dia orang duduk jauh dan memang tak sempat pun nak tengok di sini. Tak sempat pun nak tengok rumah tu macam mana. Jadi sebab itulah owner dia lantik Perhimpunan Tanah. Ada juga yang kata orang tak maulah melalui ejen hartanah ni sebab makan duit banyak. Sedap jugalah dia kata. Jadi kita ni sebagai kerjaya Perhimpunan Tanah ni kita berasa jugalah kan. Terasa juga sentap dia tu. Sebab apabila kata macam tu, macam kami ni makan maksud dia makan banyak sangat. Jadi harga yang ditetapkan tu adalah harga yang ditetapkan oleh penilai, dan kita bincang dengan owner, adakah owner setuju dengan harga yang penilai tetapkan. Bila owner setuju dengan penilai tetapkan tu, barulah kita jual.
kita mula iklan. Bukan kita suka-suka letak harga, suka-suka letak harga terus masuk dalam ini kita iklankan. Tak boleh nah. Sebab kita macam mana pun kita rumah ni dia ada kawal harga ya daripada Bank Negara. Dia bukan macam gula je ada kawalan harga. Rumah pun ada kawalan harga. Jadi kita tak boleh kata ejen yang letak harga. Yang letak harga ni adalah penilai bagi harga semasa dan perbincangan antara ejen dengan owner macam mana nak jual rumah. Macam tu. Jadi kalau kita yang duk kata bukan kita lah orang di sana lah, orang di Nepal sana duk kata ejen ni makan banyak sangat, tu tak patutlah kan, sebab kami pun cara makan juga dan nak habang siap bukan semua boleh jadi cikgu, bukan semua boleh jadi perlunan tanah, bukan semua boleh jadi tukang jahit. Itulah cerita dia. Rezeki masing-masing dan kerjaya pun Allah bagi tak sama. Mungkin cara kerja saya akak properti di dalam bidang perlunan tanah. Tapi orang di luar sana dia mungkin jadi cikgu tapi dia tak mampu pun untuk uruskan jual beli rumah dia. Jadi kita ni sebenarnya kita saling memerlukan. Betul tak? Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi tak boleh kata kita tak mau lantik ejen tanah dia mahal. Macam itulah. Lebih kalau macam tu kita tak payahlah hantar anak kita kat sekolah sebab kena bayar yuran. Macam itulah. Lebih kurang dia punya situasi dia tu. Yang kita nak ceritakan di sini. Jadi orang yang di sini yang follower akak property kok-koklah kalau ada nak jual rumah ataupun nak jual rumah macam hari ni akak property sebab dia orang tengok akak property YouTube apa semua. Ada orang berminat nak lantik akak property uruskan jual beli rumah tu. Alhamdulillah. Rumah yang ada lah ni di Sungai Jagung harga dia 200,000 dah renovate siap dengan loteng apa semua. Kok lah siapa yang duduk belah Kedah yang nak rumah di Sungai Jagung yang nak style ala-ala kampung, tak berdepan dengan orang pun dah renovate semua siap. Bolehlah bagi tahu kat akak property. Akak property akan bantu uruskan sampai selesai. Okey, sana baru nak share. Okey, siapa yang baru masuk, kita dah nak dekat penghujung dah. Akak property ni tengah cover mana satu nak beli rumah ke kereta ke. Ramai yang kata nak beli kereta dululah sebab kereta senang nak pergi jalan-jalan kan. Tapi kalau dah beli kereta dah tak apa, boleh lagi di adjust lagi. Kan? Boleh adjust lagi kok lah. Contoh kata bulanan kita kereta tu baru 400. Kalau kita nak beli rumah lagi boleh lagi. Kalau gaji yang lebih kurang 3,000 ke 3,000, 3,000, 2,500 macam tu, insya-Allah kita boleh adjust lagi. Tapi kalau gaji 2,500, kereta pun sebulan dah 1,000, susah jugalah kita nak kita nak bantu kan. Tapi kalau lah kata ada pasangan yang join loan, nak join loan, boleh. InsyaAllah boleh. Akak property bantu. Okey. Okey, kok lah kat sini ada tuan rumah yang berminat nak jual rumah, nak minta akak property uruskan. InsyaAllah akak property boleh bantu ya. Kok lah anda berada di Selangor ataupun di daripada luar negeri, daripada KL ke Perak ke, tapi rumah ada di
Kedah ataupun Penang ataupun belah utara nak suruh akak properti uruskan jualan beli rumah tu, insya-Allah akak properti boleh bantu uruskan. Sebab ni akak properti memang akan bantu uruskan jual beli tu hingga selesai ya. Hingga selesai sehingga pembeli dapat kunci. Kok-kok lah tak boleh nak uruskan rumah, sebab kita tengok rumah di Kedah ni banyak yang tertinggal ya. Dia jadi macam rumah uzur. Padahal kawasan tu cantik, mungkin pada anggapan akak properti lah, mungkin masa beli tu cadangnya nak duduk di belah Kedah, tiba-tiba dapat kerja di belah KL. Jadi rumah tu pun tertinggal. Jadi bila tertinggal, kok-kok lah bila dah 5 tahun 10 tahun ke atas rasa nak jual, boleh akak properti uruskan ya. Jangan risau. Tak kena dah turun banyak kali. Mungkin kalau nak turun pun sekali saja untuk proses sign SMP tu ke bila ada pembeli nanti. Masalah ni kita boleh je berurusan ya. Boleh berurusan. Jadi jangan takut, kok-kok lah. Ni dah orang panggil apa, ada rumah, tak kisahlah di mana pun. Tapi belah utara, akak properti boleh bantu uruskan. Jangan risau. Dan kalau kata dalam ni ada yang teringin nak beli rumah dengan kelayakan gaji dia 2,500 ataupun dia nak tanya apa-apa ataupun dia nak cek kelayakan, boleh akak properti bantu nak kira kelayakan gaji yang macam mana. Tu nombor akak properti di atas tu 013-445-6448. Kok lah ni teringin nak beli rumah tapi tak tahu macam mana nak buat. Sebab tu tajuk akak properti hari ni adalah rumah dan kereta, mana satu lebih utama. Tadi Syafni dia kata kalau beli mestilah beli rumah kan. Tak apalah, kecil pun tak apa, yang penting nama ada dalam geran. Yang tu yang kita selalu sebutkan. Buat apa kereta besar gedabak tapi kita masih menyewa. Yang tu yang kita rasa tak syok kan. Kita mesti ada rasa satu, sampai bila kita nak sewa tapi kereta kita besar. Biarlah kereta tu kecil sikit pun tak apa, tapi kita ada rumah. Rumah tak apa, kecil pun tak apa. Sebab sampai satu masa ni kita boleh jual pula. Kalau kita beli lah ni, katalah contohlah kita beli lah ni 100,000. Takkan 10 tahun nanti harga dia 100,000 kan. Dia tetap dia mesti ada kenaikan. Tak sama dengan kereta. Kereta kalau kita beli hari ni 100,000, nanti nak jual nanti mungkin boleh jadi 5,000 saja. Tu perbezaan antara rumah dan kereta. Yang itulah yang selalu akak properti ceritakan. Kok kat sini ada owner yang nak jual kat rumah. Kok duduk di luar tapi tak tahu nak uruskan di rumah di utara ni. Akak properti boleh bantu uruskan dan boleh WhatsApp akak properti. Dan siapa pun yang tanya nak beli rumah, akak properti boleh bantu cek kelayakan. Jangan risau, akak properti akan cek kelayakan dulu. Setuju nanti kita akan pergi tengok rumah tu. Bila dah okey pun semua, akak properti memang akan macam mana pun akak properti akan bantu uruskan tu sehingga selesai lah, sehingga dapat kunci. Yang itulah kita punya kerja. Okey. Jadi 3.40 dah. Okey. Akak properti nak berundur dulu sebab nak keluar, nak pergi jumpa orang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa nak jual rumah, nak beli rumah, nak jadi perundihan tanah. Mailah akak properti bantu. Akak bukan hantu, akak cuma nak bantu. Okey? Kita jumpa lagi untuk di akhir untuk akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.